Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najah binti Misnan, pelajar daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Temanggung Ibrahim Johor Bahru, program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang pengajaran mikro di bawah mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Dipersilakan. Berikut merupakan rancangan pengajaran harian pengajaran mikro berdasarkan DSKP Pendidikan Islam tahun 4. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, semua sihat? Apa khabar semua? Sihat. Alhamdulillah. Ada yang keluar rumah tak musim-musim ni bahaya ni musim-musim keluar rumah ni? Tak. Duduk rumah je. Nak belajar pun duduk rumah je sekarang. Semua boleh kat rumah. Okey. Ada orang datang rumah tak waktu-waktu ni? Tak ada. Tak waktu. Kita kan baru lepas raya kan? Kita baru lepas sambut raya Aidiladha. Ada tak orang datang rumah? Tak ada. Tak ada Kalau ada orang datang rumah waktu pandemik ni awak nak buat apa? Suruh dia pakai mask. Suruh dia apa? Kalau dia tak pakai mask, suruh dia pakai mask. Oh, okey, suruh dia pakai mask lagi. Tu Irish jawab dia suruh pakai mask. Pakai sanitizer. Awak sediakan sanitizer kat rumah? Okey, yang lain? Kalau ada tetamu datang rumah, awak buat apa? Awak suruh dia balik ke? Cakap balik lah. Janganlah datang rumah saya, kan musim bahaya ni. Kenapa datang rumah saya? Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Kan sekarang memang kita tak boleh nak terima tetamu. Macam mana kita nak cakap dengan tetamu datang rumah waktu-waktu COVID ni? Video call. Video call. Itu video call bukan tetamu, Alia. Pakai mask. Okey, betul lah tu macam Iris cakap, Sofia, Putri Syaira cakap pakai mask, lepas tu kita sediakan sanitizer. Memang sepatutnya waktu-waktu ni kita tak boleh nak datang rumah orang kan, kita tak boleh nak terima tetamu. Tapi kalau orang datang juga, takkanlah kita nak halau dia, betul tak? Betul. Yang penting kita kena jaga SOP. Maisara kata kalau saya makan-makan. Boleh, memang kita punya adat untuk menerima tetamu, kita kena sediakan makanan, kita kena layan baik-baik. Tapi kalau waktu-waktu pandemik ni, waktu COVID ni, kita tak tahu apa yang orang datang kan. Orang datang rumah tu mungkin dia bawa virus ataupun mungkin kita yang ada virus kita bagi dekat orang kan. Jadi adalah cara-cara dia. Kita kenalah jaga SOP. Sediakan sanitizer, tak boleh salam-salam. Kalau dia bagi makanan pun kena jaga-jagalah lepas ambil makanan tu, sanitizer balik. Take away. Petang kau mak saya datang nak jaga. Okey. Jadi, kenapa saya tanya pasal tetamu ni? Ada kaitan tak dengan tajuk kita hari ni? Ada. Siapa tahu apa kita nak belajar tajuk kita hari ni? Memuliakan tamu. Hadis memuliakan tetamu. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk satu video ni. Saya nak awak tengok video ni. Kemudian nanti saya akan tanya dekat hujung kelas, nanti saya tanya apa yang awak faham tentang video ni. Omar dan Hana. Nampak tak? Seronoknya berkunjung. Cikgu kena mute. Assalamualaikum. Okey, semua tengok dulu video ni. Lepas tu nanti saya akan tanyalah apa yang awak faham tentang video ni, pendapat awak semua. Sufi. Omar, Hana, beri salam dan ketuk perlahan sahaja. 3 kali je tau. Oh. Jangan intai ke dalam, tunggu sahaja. Sebentar ya semua, kami sedang siap. Marilah masuk semua.
semua silakan duduk. Terima kasih. Mari jaga adab bila melawat. Jaga barang mereka ianya bukan Okay, semua fokus dulu dekat video. Boleh berhenti chatting dulu. Nanti saya tanya, boleh chatting. jemput makan lagi. Alhamdulillah. Oma, Hana, jom main sama-sama. Jom. Sufi, Hana nak main yang tu boleh? Tapi Sufi pun nak main ni. Alah, boleh lah. Rendahkanlah suara, tak perlu berebut. Hormati tuan rumah, itu Sufi punya. Pinjamkanlah mainan, tak perlu berebut. Cikgu bunyi echo, cikgu kena mute. Sama-sama. Seronoknya, mari Kenapa? jaga adab bila Ada echo, cikgu kena mute. barang mereka ianya bukanlah milik kita. Terima kasih banyak-banyak jemput datang lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana layan kami. Okay. Siapa yang dah pernah tengok video tu? Saya. Mesti dah banyak kali tengok kan video ni kan? Satu kali je. Kalau dah tengok video ni tapi mesti rasa macam alah kartun je, mesti tak ada rasa apa-apa kan. Misal awak tengok je lah kartun. Ada tak siapa yang tengok sambil ambil pengajaran apa yang ada kat dalam video ni? Jangan ketuk banyak kali masa nak apa ni, nak buka, suruh apa ni, nak orang tu buka pintu. Ya, itu kalau adab untuk berkunjung, adab untuk kita datang rumah orang, betul? Macam mana pula kita sebagai orang yang dekat dalam rumah tu, contohlah Khaira Zahia nak datang rumah Iman. Lepas tu, Khaira ni datang rumah Iman, Khaira ketuk banyak kali. Iman, mana Iman ni tak keluar pun. Apa perasaan Iman masa tu kat dalam rumah? Apa perasaan Iman? Iman rasa apa? Boleh cakap tak Iman buka mic? Mic tak boleh buka Okay. Siapa nak jawab? Saya. Okay, Irish jawab apa? Apa Irish jawab kalau Khaira datang rumah Irish? Khaira ketuk-ketuk pintu kuat-kuat sekuat hati. Assalamualaikum Irish. Mana Irish ni? Boleh roboh pintu. Boleh roboh pintu. Okay, macam mana? Kalau macam tu Irish nak terima tak Khaira sebagai tetamu? Boleh. Mestilah kena terima kan walaupun Khaira waktu tu datang dengan tak sabar nak masuk rumah, tak sabar nak jumpa Irish kan. Irish kenalah terima juga, kena juga layan Khaira sebagai tetamu. Macam dalam video tadi tu, Omar dengan Hana ni dah ketuk-ketuk dah macam apa, dah bising kan. Tapi kawan dia tadi kat dalam rumah masih juga menerima tetamu dengan baik, masih juga memberi hidangan yang baik, betul tak? Betul. Boleh sebab dia tengah dari jauh, contoh. Okay. Sekarang ni saya nak tunjukkan satu slide. Kita masuk dulu kepada pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian nanti saya akan tanya lagi awak dan awak kena jawab mengikut kumpulan. Saya dah bagikan awak kumpulan siap-siap. So nanti saya nak bagi awak, kita akan main Jamboard. Kejap lagi saya akan bagi link Jamboard. Awak akan jawab mengikut kumpulan. Sebelum tu saya akan terangkan dululah. Okay, awak nampak ni kan dia tulis Pendidikan Islam tahun 4, betul? Betul. Okay, jadi kita tengok untuk hari ini hadis memuliakan tetamu. Okay, pertama sekali, siapa itu tetamu? Okay, siapa nak Orang tolong saya yang- jawabkan ni? Iris. Okay, Iris jawab. Apa yang bawah ni dia cakap kat sini? Orang yang datang ke rumah kita. Ni awak ikut dekat skrin ni, dia dah jawab dah kat sini. Siapa itu tetamu? Awak jawab bawah ni. Awak ikut tulisan bawah Orang ni. yang diundang untuk hadir atau menziarahi sesuatu majlis.
Ya betul, orang yang diundang untuk hadir atau menziarahi sesuatu majlis. Okey. Seterusnya, kita nak tengok dekat mana kenapa kita kena beradab dengan tetamu, sebab ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. An Nabi Shuraihil Khuzai anna Nabi SAW qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dekat situ daripada Abu Syarih Al-Khuzai bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Jadi sesiapa yang beriman, yang mempunyai iman dalam hati, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka dia kenalah memuliakan tetamu. Siapapun tetamu yang datang ke rumah kita, kita kena ingat tetamu itu membawa apa? Siapa nak sambung? Tetamu membawa apa? Rezeki. Ya, tetamu itu membawa rezeki. Kita kena ingat tetamu itu membawa rezeki. Jadi kita kenalah hormat, kena muliakan tetamu. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah adab-adab menyambut kedatangan tetamu. Okey, siapa nak baca yang pertama ni? Iris dah baca, orang lain baca cepat. Siapa nak baca? Saya tak nampak dekat skrin awak. Khaira. Okey, Aira baca yang pertama. Menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Okey, yang pertama memang kita kena sambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Yang kedua, siapa nak baca? Siapa tu? Angkat tangan. Angkat tangan terus dekat mic. Ulfa, Ulfa, baca Dami Ulfa. memberi salam dan bertanya Sabar. khabar. Okey, yang ketiga. Siapa? Terus buka mic, terus baca. Siapa tu? Hello, siapa tu? Siapa yang angkat tangan tu tolong baca terus sebab saya tak nampak skrin awak siapa yang angkat tangan ni. Saya nampak skrin adab ni. Saya nak cuba. Okey, baca. Yang ketiga ni, Menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Okey. Untuk tetamu? Okey, menyediakan. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, buka mic terus baca. Menyediakan juadah. Okey, bagus. Yang kelima. Siapa nak baca? Memberikan layanan yang baik dan akhlak. Ikhlas. Ya, betul. Jadi kita boleh, yang pertama, menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Macam mana kita nak sambut kedatangan dengan mesra dan gembira ni? Macam mana kita nak sambut kedatangan orang? Puan, Ustazah nak kena buat apa? Sebab saya baru masuk. Oh, siapa ni? Fasha. Fasha. Tak apa Fasha, awak jawab je soalan saya ni, saya tanya. Okey. Okey, yang pertama, menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Apa yang kita perlu buat kalau tetamu datang nak sambut kedatangan? Nak kena bentangkan kapet merah ke? Nak kena balik kelopak-kelopak bunga ros ke? Tanya khabar. Apa? Tanya khabar. Tanya khabar tu yang kedua. Yang pertama kita nak sambut kedatangan. Yang paling mudah sekali awak boleh buat. Beri salam. Okey, beri salam boleh diterima. Lagi apa lagi? Bertanya. Apa dia? Bertanya. Yang paling mudah sekali. Nampak saya tengah buat apa ni? Senyum. Ya, Senyum. betul. Yang paling mudah sekali kita kenalah senyum dulu dengan orang. Kalau waktu sekarang Belajar.
kena sambut dengan gembira. Kalau waktu sebelum ni kan, kalau orang teman kita tak payah pakai mask kan. Jadi kita lah senyum, kena tunjukkan muka gembira. Janganlah orang datang rumah awak muka masam je. Cakap, ish kenapa ni datang rumah aku pagi-pagi? Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Itulah nanti kita akan menggunakan hati tetamu, betul tak? Walaupun lah waktu tu awak perut lah. Awak pening kepala ni, malas lah nak layan. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Cuba untuk memberikan senyuman yang paling baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Okay, macam biasalah. Macam tadi kan kita dah tengok video Omar dan Hana. Kena bagi salam, kena tanya khabar. Okey. Yang ketiga, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Tempat yang sesuai macam mana? Apa maksud tempat yang sesuai? Tamu. Apa? Ruang tamu. Ruang tamu. Lagi? Bilik yang Apa yang boleh kita buat? sediakan untuk tetamu. Bilik? Okey, boleh. Lagi? Okey. Meja. Tempat yang sesuai ni tak semestinya kita kena sediakan bilik, kita kena sediakan ruang tamu yang cantik, tak semestinya. Yang penting kita kena sediakan tempat yang Bilik yang selesa. bersih. Betul, yang bersih, yang selesa. Macam tu lah. Bukannya tak semestinya cantik, tak semestinya cantik. Yang penting bersih. Itu yang penting. Okey. Yang ketiga, menyediakan juadah. Sekurang-kurangnya kita bagilah makanan. Tapi tak semestinya awak kena buat, kena masak nasi biryani ni orang datang. Tak semestinya macam tu. Tak semestinya kena sediakan nasi lemak. Kena sediakan lemang ni orang datang ni. Kena bakar lemang, kena buat barbecue. Tak semestinya macam tu. Kalau mampu buat. Kalau tak mampu buat, kita sediakan je apa yang ada dekat rumah. Boleh? Faham tak? Boleh. Faham. Okey, yang terakhir, memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Bagi layanan yang baik lah. Tak boleh lah macam bagi tu. Contohlah awak nak hidangkan air kat tetamu kan. Awak bawa air tu, lepas tu awak hempas je kat depan tetamu tu. Hana, minum lah. Boleh tak awak macam tu? Tak boleh. Boleh. Lah kan. Tak boleh. Layanan yang baik. Tak apa. Macam tu lah, tak baik lah kan. Okay. Seterusnya, kenapa kita penting untuk menjaga kehormatan tetamu? Kenapa kita kena penting untuk memuliakan tetamu? Yang pertama, untuk erat silaturahim. Yang kedua, memupuk kasih sayang. Yang ketiga, untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang keempat, untuk mengukuhkan perpaduan. Yang kelima, untuk mengikut ajaran Nabi. Dan yang keenam, untuk melatih sikap terpuji. Okey, saya tertarik dengan yang keempat. Mengukuhkan perpaduan. Siapa tahu apa maksud mengukuhkan perpaduan? Tak tahu. Tak tahu. Okey, siapa yang nak cuba? Apa tu perpaduan? Tak tahu Okey, tak apa. Tak tahu saya beritahu. Mengukuhkan perpaduan. Perpaduan ni maksudnya apa dia? Ada yang jawab tadi? Tak ada, okey. Perpaduan ni maksudnya biasanya perpaduan antara kaum. Contohlah dekat dalam perjiranan kan, awak duduk dekat rumah ni, perumahan awak, mestilah awak ada jiran daripada kalangan orang India, daripada kalangan orang Cina, daripada Melayu, betul tak? Betul. 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 Kalau kita nak terima tetamu ni, adakah kita hanya boleh terima tetamu yang sama agama dengan kita? Ataupun yang sama bangsa dengan kita? Tak. Tak kan? Jadi kalau tetamu yang datang rumah tu daripada orang Cina ataupun orang India, boleh tak kita nak terima tetamu tu? Boleh. Ya, boleh lah. Sebab tu dia kata boleh mengukuhkan perpaduan. Janganlah bila orang India datang ke orang Cina datang cakap, tak boleh, saya tak terima tetamu, saya tak terima awak. Saya cuma terima orang Melayu je datang rumah saya. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh, pandai, semua bagus. Lepas tu kita memang kalau kita buat macam ni sebab apa? Sebab kita ikut ajaran Nabi. Nabi dah ajar, Nabi dah tunjuk dekat dalam hadis. Jadi apa yang Nabi kata, kita kena Ikut. 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 Bagus.
Sekarang saya akan tunjukkan awak Jamboard. Okey, yang tak ada Jamboard ni mungkin awak pakai handphone, betul tak? Saya pakai handphone tapi boleh. Okay, siapa yang ada handphone dia memang kena install dulu Jamboard. Tapi yang pakai laptop tak perlu install pun, memang terus ada. Okay, tak apa. Siapa yang tak ada, awak boleh tolong bagi jawapan dekat kawan yang satu grup dengan awak tu. So kawan tu akan tulis dekat dalam sticky note tu. Faham? Okay, sekarang awak dah nampak dah kumpulan awak kat mana? Nampak. Nampak. Okay, sekarang semua dah nampak kumpulan masing-masing dekat mana? Nampak. Okay, boleh stop conteng, boleh stop chatting dekat tepi ni. Sekarang saya nak tanya dulu soalan dia. Cara dia jawab, awak cuma boleh edit dekat awak punya sticky note je. Sticky note yang ada nama awak je awak boleh edit. Oh, mic rosak. Okay. Okay, sekarang awak semua ready dekat sticky note masing-masing. Jangan conteng-conteng. Ready dekat sticky note masing-masing. Alamak cikgu, macam mana nak tekan sticky note tu? Tertekan pula. Boleh tekan apa? Macam mana ni? Awak pergi dekat sticky note yang nama awak. Contoh siapa tadi? Irish. Irish pergi dekat warna hijau tu. Kumpulan 2. Dah. Okey, dah boleh. Okay, soalan pertama. Semua ready dekat kumpulan masing-masing. Soalan pertama. Okay, tuan rumah, adakah awak akan menerima tetamu yang kurang beradab? Jawab dekat Jamboard jawab dekat kumpulan masing-masing. Jangan buat sticky note lain. Jangan buat sticky note lain. Ni saya punya sticky note ni tak nak. Tolong jawab dekat sticky note sendiri je. Sticky note yang saya dah sediakan tu. Saya dah tengok dah dekat kumpulan 2. Dah jawab dah terima. Kumpulan 3 dah jawab terima. Kumpulan 4 dah jawab terima. Kumpulan 6 dah jawab terima. Kumpulan 7, 8, 5, 1. Mana jawapan awak? Awak terima ke tak? Okey. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Betul lah tu. Walaupun tetamu kita tu tak beradab, tetamu kita tu sombong, kita kena juga bagi layanan yang baik. Okey. Soalan kedua. Dengar betul-betul. Jangan main conteng-conteng. Soalan kedua. Bagi saya satu contoh. Contoh layanan yang terbaik untuk tetamu. Jangan mengintai di luar rumah tetamu. Siapa ni? Sebab saya tak nak macam ni. Awak buat sticky note baru ni saya tak nampak dah siapa yang jawab. Jawab dekat sticky note awak sendiri yang ada nama awak ni. Jawab dekat situ. Apa contoh? Contoh layanan kepada tetamu. Apa? Kan tadi saya dah banyak bagi tahu. Apa contoh dia? Melayan dengan baik. Okey, kumpulan 2 dah jawab. Melayan dengan baik. Lagi, makan bersama-sama. Makan bersama-sama ni siapa yang jawab? Tolong jawab dekat sticky note awak. Dekat sticky note group. Okey, lagi? Mana jawapan? Hidangkan juadah makanan. Iman dekat group 2. Okey.
Kumpulan 5 kata rendahkan suara. Betul, rendahkan suara. Kita tak boleh nak menengking-nengking orang kat rumah. Kita kena bercakap dengan sopan. Rendahkan suara. Okey lagi. Beri salam. Amy kata beri salam. Okey, boleh. Tapi boleh tak kita nak salam waktu-waktu ni? Kita boleh tak nak salam tangan? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, betul. Melayan dengan baik. Lagi apa? Menghidangkan air kepada tetamu. Sekarang ni saya nak awak buat sticky note sendiri. Saya tanya soalan ni lagi. Soalan seterusnya. Siapa yang suruh kita layan tetamu dengan baik? Jawab dekat Jamboard. Allah. Okay, jawab dekat Jamboard tu. Kita ikut siapa ni? Siapa yang beri layanan yang baik kepada tetamu? Kita ikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Okey, kita ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah tunjukkan dekat dalam hadis kan? Dalam hadis, siapa yang beriman dengan Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat, dia kenalah memuliakan tetamu. Yang jawab Allah ni tak salah. Tapi Allah, kalau kita beriman kepada Allah, kita kena ikut apa yang Nabi buat. Nabi buat apa? Nabi memuliakan tetamu. Jadi kita kenalah ikut contoh sasiah yang baik daripada Nabi Muhammad SAW. Okey, boleh berhenti. Okey, sekarang soalan terakhir. Kalau kita terima tetamu daripada kalangan bukan orang Islam, daripada kalangan bukan orang Melayu, adakah kita perlu terima ataupun adakah kita tak boleh terima tetamu? Perlu jawab dekat situ. terima. Perlu terima. Okey, betul. Jawab dekat situ, dekat Jamboard. Perlu terima tetamu. Kita kena hormat tetamu. Okey, satu saya nak bagi tahu awak. Saya nak bagi tahu awak ilmu tambahan. Kalau kita terima tetamu daripada jiran, daripada orang India. Orang India ni dia ada cara pemakanan dia, tahu tak? Dia kadang-kadang tu dia tak makan daging, dia cuma makan sayur je. Jadi kita kena berhati-hatilah kalau orang India datang rumah kita janganlah hidangkan daging. Sebab kadang-kadang orang India dia tak makan daging. Jadi kita kena hormat dia, betul? Walaupun dia bukan agama kita, tapi kita perlu juga hormat dia. Tak ada soalan ya semua? Liana Edita ada soalan ke? Liana Edita angkat tangan. Tak ada, okey. Tak ada. Okey, baiklah. Terima kasih semua yang hadir untuk kelas Google Meet kita pada hari ini. Saya sangat-sangat mengharapkan
kamu semua dapat apa yang kita belajar hari ini, dapat ikut contoh sahsiah yang baik daripada Rasulullah SAW yang menunjukkan bahawa kita kena memuliakan tetamu. Tak kira tetamu tu daripada kalangan, daripada bangsa kita sendiri ataupun daripada agama kita sendiri, agama Islam, ataupun tetamu kita itu daripada pelbagai bilangan bangsa, pelbagai bangsa lain, daripada orang Cina ke, orang India ke. Kita kena juga terima tetamu dan layan tetamu dengan baik. Baiklah, saya harap semua sekali dapat praktikkan apa yang kita belajar pada hari ini dalam kehidupan harian awak semua. Semoga kita bertemu lagi. Jaga diri dekat rumah, jaga SOP. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.